لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Arkanul hajj wal umrah, rukun-rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah adalah dua rukun yang lebih kurang sama, cuma ada perbezaan di antara haji dan umrah. Haji adalah satu ibadah yang besar, ibadah yang dia ini terikat dengan masa dan terikat dengan tempat. Adapun umrah tidak terikat dengan masa tetapi terikat dengan tempat. Persamaan di antara ibadah dan umrah, kedua-duanya mesti dilakukan pada tempat yang sudah ditentukan, dan perbezaan kedua-duanya adalah masa untuk mengerjakan haji dan masa untuk mengerjakan umrah berbeza. Masa untuk mengerjakan haji adalah sudah ditentukan, adapun masa untuk mengerjakan umrah tidak ditentukan. Bila-bila masa sahaja kita boleh mengerjakan haji. Ada beberapa rukun haji dan umrah, dan sudah tentu umrah itu lebih kecil ibadahnya berbanding haji, kerana haji ini adalah ibadah yang besar. Maka ada 6 rukun bagi ibadah haji dan 5 rukun bagi ibadah umrah. Ibadah umrah kurang 1 rukun daripada haji. Apakah dia? Kita tengok. Haji dan umrah, yang pertama, masing-masing ada rukun yang pertama, iaitu al-ihram ma'an niyah. Ihram bersama-sama dengan niat. Semasa kita duduk pada miqat, pada tempat miqat ini adalah salah satu tempat. Miqat ini adalah nama tempat ataupun satu tempat yang sudah ditentukan. Miqat ini ada banyak miqat. Cuma miqat ini maknanya adalah satu tempat yang khusus untuk seseorang berniat haji dan memakai ihram. Seandainya dia melepasi miqat menuju ke Kaabah dalam keadaan tidak berihram, maka dia akan kena dam, dia akan kena bayar denda. Adapun seseorang yang nak masuk ke dalam tanah haram, nak menuju kepada Kaabah, nak menuju kepada Masjidil Haram, maka dia mesti melalui miqat dan memakai ihram ketika berada di miqat dan berniat dengan niat ihram. Maka rukun yang pertama bagi kedua-dua ibadah ini, iaitu ibadah haji dan ibadah umrah, yang pertama adalah al-ihram, memakai ihram, memakai kain ihram, ataupun sudah melarang dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, ma'an niyah, bersama-sama dengan niat, iaitu nawaitul umrata ataupun nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, wa ahramtu biha lillahi ta'ala bagi umrah. Maka ini adalah niat. Adapun ihram adalah perbuatan. Niat ihram adalah niat untuk berihram, sama ada niat umrah ataupun niat haji. Adapun ihram itu sendiri, ini dua beza di antara niat ihram dengan ihram. Niat ihram adalah lebih kurang niat umrah kalau dia nak buat umrah, dan niat haji bagi dia nak buat haji. Adapun ihram adalah perbuatan. Ihram ini adalah perbuatan bagi lelaki, mereka memakai pakaian ihram, tidak memakai pakaian yang dilarang ketika melakukan umrah dan haji. Manakala perempuan, wanita, mereka juga menjaga diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika melakukan haji, iaitu seperti memakai minyak wangi, nanti kita akan belajar. Begitu juga bagi orang lelaki, perbuatan ihram itu adalah melarang dirinya, menahan dirinya, mengharamkan dirinya bagi lelaki dan perempuan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika melakukan ibadah haji ataupun umrah. Itu adalah ihram. Adapun niat itu duduk dalam hati, dan hatinya kata ketika berada di miqat tersebut, ketika memakai pakaian ihram tersebut, iaitu nawaitul umrata bagi orang yang nak mengerjakan umrah, ataupun bagi orang yang nak mengerjakan haji, nawaitul hajja wa ahramtu biha wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang kedua, rukun yang kedua, ini rukun yang hanya ada pada ibadah haji, tidak ada pada ibadah umrah. Ini yang membezakan haji dan umrah.
Antara perkara yang membezakan haji dan umrah adalah rukunnya. Rukun yang ada pada haji tidak ada pada umrah adalah al-wuquf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah berhenti seketika di Arafah, di satu tempat yang namanya Arafah, padang Arafah. Jadi kena wukuf di situ. Wukuf di situ, wukuf di Arafah hanya ada pada rukun haji sahaja, tidak ada pada rukun umrah. Dalil bagi kewajipan wukuf di Arafah adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu, kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bererti barang siapa yang tidak melakukan wukuf di Arafah, tidak duduk di Arafah, maka hajinya tidak sah. Makanuhu, tempatnya. Di manakah tempat padang Arafah? Tempat berwukuf di Arafah ini. Makanuhu Arafah. Tempat itu adalah padang Arafah itu sendiri, bijuz'in, dengan sebahagian sahaja, min ardhiha, daripada tempatnya, tempat Arafah tersebut. Maka kalau kalian dapat, kalau orang-orang yang mengerjakan haji dapat duduk sementara sahaja, dapat duduk daripada sebahagian sahaja daripada padang Arafah tersebut, kemudian dia duduk di situ, maka itu adalah terlepas ataupun dia dikira sudah melakukan ibadah haji, dia sudah dikira melakukan ibadah wukuf di Arafah. Waktu untuk melakukan wukuf di Arafah juga sudah ditentukan, iaitu min zawali syamsi, pada gelincirnya matahari. Gelincir matahari ini adalah waktu zuhur. Yaum Arafah, pada hari Arafah. Bilakah hari Arafah? Hari Arafah ini adalah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah adalah hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah selepas waktu zuhur ila fajri yaumun nahar, sehingga hari Yaumun Nahar, hari raya korban, sehingga subuh hari raya korban. Maka dia kena berada di dalam padang Arafah, dan dia mesti duduk pada waktu tersebut daripada di antara waktu selepas zuhur pada hari 9 Zulhijjah sehingga subuh 10 Zulhijjah. Yang ketiga, at-tawaf. At-tawaf bil bait. At-tawaf bil bait, rukun ketiga bagi ibadah haji dan umrah. Kedua-duanya sama, yang beza hanyalah pada wukuf di Arafah sahaja. Wukuf di Arafah tidak ada pada umrah, hanya ada pada haji sahaja. Adapun rukun yang ketiga adalah at-tawaf bil bait, tawaf di Baitullah, di Kaabah. Maka tawaf ini, haji dan umrah kedua-duanya diwajibkan menjadi rukun dalam kedua-dua ibadah, iaitu ibadah haji dan umrah. Dalil untuk mengerjakan tawaf adalah wal yatufu bil baitil atiq, dan bertawaflah kalian bil baitil atiq, di bersama-sama Baitul Atiq. Baitul Atiq ini adalah nama selain daripada Baitullah ataupun nama lain selain daripada Kaabah. Baitul Atiq adalah nama Kaabah. Kaifiyatuhu, cara untuk bertawaf. Bagaimanakah cara untuk bertawaf? Cara untuk bertawaf adalah ia berda'u bil hajaril aswad. Kita mula di hajaril aswad, di satu tempat yang sama lain dengan hajarul aswad. Seandainya di sana hajarul aswad, maka satu lain dengan dia itu adalah lain hajarul aswad, maka dibenarkan untuk bermula daripada satu lain, satu garis yang sama dengan hajarul aswad. Ya berda'u bil hajaril aswad, bermula daripada hajarul aswad. Yang kita tahu Kaabah ada 4 penjuru, maka salah satu daripada 4 penjuru tersebut adalah hajarul aswad. Maka hajarul aswad itulah bermula, daripada penjuru hajarul aswad itulah bermulanya tawaf. Thumma yanwi, kemudian berniat tawaf. Wa yamshi, kemudian berjalan, mustaqbilahu, berjalan terus ke hadapan, memutar Kaabah, hatta yujawizuhu, sehingga selesai. Wa ja'alal bait, dan menjadikan Kaabah tersebut ala yasarihi, pada sebelah kirinya. Kaabah mesti berada di sebelah kiri. Seandainya Kaabah berada di sebelah depan, maka tawaf tidak sah. Mestilah ketika tawaf, ketika berpusing mengelilingi Kaabah tersebut, yang namanya ibadah tawaf itu, Kaabah mestilah berada daripada sebelah kiri. Jadi kalau seandainya kita tawaf, Kaabah berada di sebelah kanan, kita sudah terbalik pusing.
Kalau yang betul, tawaf mestilah Kaabah berada di sebelah kiri. Maran, mestilah berjalan, min tilqa'i wijhahu sab'an, berjalan memutari, berpusing mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Jadi pusingan yang pertama kita akan berjumpa dengan Hajarul Aswad sebanyak 2 kali. Kita lalu daripada Hajarul Aswad, kita berjumpa dengan ketiga-tiga penjuru yang lain, kemudian sampai kepada Hajarul Aswad balik semula, itu dikira sebagai 1 kali pusingan. Kemudian pusing lagi, baru dikira 2. Pusing lagi, dikira 3, sehingga cukup 7 kali pusingan. Kedua-dua ibadah haji dan umrah, rukun yang ketiganya adalah mengerjakan tawaf. Mesti tawaf di Kaabah. Kemudian rukun yang keempat bagi ibadah haji dan umrah adalah as-sa'i. As-sa'i, apakah dia itu sa'i? As-sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i ini adalah berjalan ataupun berlari ataupun melalui di antara Safa dan Marwah. Safa ini asalnya adalah Bukit Safa dan Bukit Marwah. Safa dan Marwah ini adalah dua bukit yang kita perlu berjalan di antara keduanya, daripada Safa menuju kepada Marwah, kemudian kembali kepada Safa, kemudian kembali kepada Marwah. Ini namanya ibadah sa'i. Dalil untuk mengerjakan ibadah sa'i ini, ya ayyuhan nas us'u fa inna as-sa'i qad kataba lakum. Wahai manusia, bersa'ilah, sesungguhnya sa'i ini sudah ditentukan, sudah diwajibkan ke atas kalian. Jadi sa'i adalah satu ibadah yang rukun bagi syariat ibadah haji dan umrah, mesti dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, maka haji ataupun umrah seseorang tidak sah. Kaifiyatuhu, caranya bagaimana? Ya bada'u bis Safa, mestilah bermula daripada Safa. Sa'i adalah ibadah yang dilakukan selepas tawaf. Tidak boleh tawaf, tidak boleh sa'i dahulu baru tawaf. Mestilah tawaf dahulu baru sa'i. Maka sa'i ini adalah daripada Bukit Safa menuju kepada Marwah, kemudian berakhir di Marwah. Perjalanan itu sebanyak 7 kali. Daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, sebanyak 7 kali. Kemudian akan berakhir di Safa, akan berakhir di Marwah. Yang kelima, selesai sahaja sa'i, iaitu bermula di Safa, akhir di Marwah, maka selepas selesai sa'i di Marwah, habis sahaja 7 kali sampai di Marwah, maka masuklah kepada rukun yang kelima bagi ibadah haji dan umrah, iaitu al-halqu awit taqsir. Al-halqu cukur licin, atau taqsir ataupun menggunting rambut. Dalil, muhalliqin ru'usukum wa maqsurin wa muqassirin. Muhallaqin bagi orang-orang yang mencukur rambut kepala mereka, wa muqassirin, dan orang-orang yang menggunting rambut mereka. Ini dalil kewajipan al-halq dan al-taqsir, iaitu cukur ataupun potong rambut bagi orang yang sudah selesai melakukan sa'i bagi ibadah haji dan umrah. Kaifiyatuhu, caranya bagaimana? Izalatu thalatha sya'rat, sekurang-kurangnya mestilah memotong 3 helai rambut, alal aqal, sekurang-kurangnya, minar ra'si, daripada kepala, alal aqal, sekurang-kurangnya. Izalah salatha sya'rat, memotong 3 helai rambut, alal aqal, paling kurang, minar ra's, daripada kepala. Selesai sahaja sa'i, selesai sahaja cukur rambut ataupun potong rambut. Yang keenam, at-tartib. At-tartib maksudnya mestilah berturutan. Dalil, khudhu anni manasikakum. Rasulullah SAW bersabda, ambillah daripada aku manasikakum, kaedah-kaedah tempat-tempat mengerjakan haji ataupun umrah, iaitu tempat-tempat ini sudah ditentukan, cara-cara ini sudah ditentukan, kaedah-kaedah untuk melakukan ibadah haji dan umrah juga sudah ditentukan, seperti mana Nabi Muhammad SAW telah tunjukkan kepada kita.
Tidak boleh melanggar antara satu sama lain, tidak boleh mendahulukan yang terakhir dan mengakhirkan yang awal. Mesti mengikut turutannya daripada rukun yang pertama sehingga rukun yang kelima. Kaifiyatuhu, caranya, yuqaddimul ihram, mendahulukan ihram, sebab ihram adalah rukun yang pertama. Yuqaddimul ihram alal jami', mendahulukan ihram daripada semua perkara, daripada rukun-rukun yang lain. Wal wukuf, dan berwukuf ala tawaf, wukuf sebelum tawaf. Wal halq, mencukur sebelum mencukur selepas daripada sa'i. Wat tawaf ala sa'i, tawaf mestilah sebelum sa'i. Begitu juga tertib bagi ibadah umrah. Cumanya perbezaan yang ada pada haji dan umrah adalah umrah tidak mempunyai rukun wukuf di Arafah. Jadi umrah ada 5 rukun dan haji ada 6 rukun.